Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Saluran berita RTM, TV1 dan penstreaman RTM Klik. Bagi anda yang menghabiskan baki cuti panjang, diharapkan agar boleh merancang perjalanan anda untuk pulang ke bandaraya dan juga pulang ke kediaman masing-masing. Salam Malaysia Madani kesemuanya. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik hari ini bagi yang akan merancang untuk pulang ke ibu kota barangkali ke destinasi untuk memulakan kerja esok. Semoga perjalanan anda melalui persiapan yang sebaik mungkin. Banyak kali kita bincangkan dengan pihak PLAS, dengan pihak JPJ dan semua untuk memastikan kenderaan dan juga pemandu itu berada dalam keadaan yang baik supaya kita dapat terus dalam keadaan yang selamat sepanjang musim perayaan ini. Bercakap tentang keadaan selamat, Ismail, ini satu lagi peringatan yang kami kongsikan untuk anda bila mana dari segi peringatan aspek cuaca. Hujan lebat berterusan berada tahap bahaya untuk Johor dan juga Sabah. Apa yang boleh kita lanjutkan daripada pemberitaan ini dan juga tajuk berita ini adalah Met Malaysia melaporkan kawasan yang terjejas ialah di Johor, terlibat yang dalam situasi tersebut Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Di Sabah pula ialah Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga di Kudat. Dan juga hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka juga berlaku di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sarikeh dan juga di pedalaman Sabah serta Kudat, Kota Marudu. Selain itu, Met Malaysia juga mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada sehingga esok yang akan melibatkan beberapa daerah di Pahang, Johor dan juga di Sarawak. Dan seterusnya kita bawakan juga perhatian anda untuk satu lagi isu ialah satu lagi sentiasa menjadi perbualan di kalangan warga masyarakat untuk kerajaan menumpukan usaha untuk menurunkan harga barangan dan juga menurunkan harga bahan mentah. Ini juga disuarakan oleh pihak pembekal, pihak peniaga bila mana walaupun ini merupakan satu usaha yang barangkali dapat memberikan puas hati kepada semua pihak, namun tidak dapat dielakkan bila mana harga kos barang akan sentiasa meningkat juga bergantung kepada keadaan ekonomi. Tapi dari segi dalam aspek perkembangan pasaran tempatan, ini juga memerlukan pihak kerajaan bertemu dengan mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan untuk memberikan satu penyelesaian yang baik untuk menurunkan harga bahan mentah. Ya, ini juga bersangkutan juga mengira detik untuk kita melihat pembentangan semula bagi bajet 2023 yang akan berlangsung pada hujung Februari nanti. Apakah antara pengumuman dan juga aspirasi khususnya berkenaan subsidi bersasar yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Kita berikan juga tumpuan ini cakap-cakap dan juga desas-desus berkenaan pilihan raya negeri yang akan berlangsung di 6 negeri. Untuk tujuan tersebut, Pakatan Harapan belum berbincang secara rasmi pembagian kerusi dengan Barisan Nasional. Malah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut menyatakan bahawasanya masih lagi menyerahkan kepada kerajaan pimpinan negeri masing-masing untuk membuat keputusan sama ada akan berlaku pembubaran kerajaan negeri dalam masa terdekat, dan juga untuk konteks kerjasama PHBN belum ada kenyataan rasmi dan tidak menghalang pimpinan peringkat negeri mengadakan perbincangan secara rasmi belum dimulakan dan dimuktamadkan. Juga dalam aspek penyampaian sistem penyampaian kerajaan untuk memudahkan lagi urusan immigration, kita semua sedia maklum bila mana kaunter immigration dibuka di KLIA, apapun disarankan juga oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya supaya jumlah petugas kaunter immigration tersebut ditambah untuk memperluaskan lagi sistem pengecaman wajah, dan selain daripada sistem pengecaman wajah juga mempunyai dari aspek pembaharuan PAS dan juga urusan-urusan lain yang berkait dengan Jabatan Immigration dapat dipercepatkan lagi untuk memberikan perjalanan yang lebih baik dan juga lebih lancar kepada semua penumpang. Ya, apatah lagi sudah banyak status lapangan terbang negara kita berstatus lapangan terbang antarabangsa. Jadi ini akan membawa kepada cerminan pintu hadapan dan juga pintu masuk bagi ke Malaysia. Seterusnya juga bersangkutan juga dengan perayaan sambutan Tahun Baru Cina. Selamat yang dijalankan oleh pihak Polis Diraja Malaysia, 1445 kemalangan yang direkodkan pada hari kelima Selamat 19 sempena Tahun Baru Cina di seluruh negara kemarin, dan ini dinyatakan oleh pengarah JSPT Bukit Aman Datuk Seri Mat Kasim yang menyatakan kemalangan itu membabitkan 1724 kenderaan. Dan jangan lupa ada beberapa kesalahan yang tidak lagi dikompam malah terus dibawa ke untuk kes mahkamah. Jadi pastikan disiplin anda sebagai pengguna jalan raya, pengendali kenderaan juga tidak memperjudikan situasi, dan supaya untuk anda mematuhi undang-undang tanpa kehadiran
pegawai juga anggota penguatkuasa. Kadang-kadang tak ada tali keledar pun, tak apa, polis tak ada. Masuk emergency lane pun tak apa, polis tak ada. Kita mahu tukar mentaliti tersebut supaya kadar kemalangan dapat diturunkan dengan signifikan. Itu masalah sikap sebenarnya dalam kalangan pemandu dan juga corak pemanduan kita. Kita juga nak memberikan tumpuan perjuangan skuad Malaysia di hoki dunia atau kejohanan hoki dunia. Ini dinyatakan dalam paparan berita dan juga portal berita tempatan selepas dikecewakan Sepanyol. Malaysia kini buru tempat ke-9 dan juga skuad wakil negara hampir layak ke skuad akhir Piala Dunia 2023 tetapi tuah tidak menyebelahi skuad negara. Dan selepas gagal melangkah ke kelompok 8, Malaysia kini terpaksa mengalihkan fokus untuk memburu tempat ke-9. Apapun kita doakan yang terbaik untuk pasukan kita supaya dapat memperhebatkan lagi pencapaian mereka pada masa akan datang. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita juga akan bercakap dengan beberapa lagi topik-topik penting khususnya bersangkutan juga dengan penyakit berjangkit dan juga kusta dan juga berkenaan tentang disleksia. Jadi apakah antara perkongsiannya? Semuanya selamat bagi Malaysia pada pagi ini.